Assalamualaikum, saya Munirah akan membentangkan bisnes model kanvas untuk tim 4. Ini merupakan carta organisasi kami. Ini adalah ilustrasi idea projek kami. Idea projek kami adalah boros gigi yang datangnya bersama dengan ubat gigi bagi memudahkan kehidupan. Nama produk kami adalah Tusi. Tujuan wujudnya produk kami Tusi ini supaya penutup ubat gigi hilang tidak lagi menjadi masalah. Tusi mempunyai spesifikasi yang unik, iaitu digabungkan sekali dengan penutup ubat gigi bagi menghalang kehilangan penutup ubat gigi. Masalah yang dihadapi, penutup ubat gigi kerap hilang menyebabkan kebersihan pada ubat gigi terjejas. Ruang di dalam bagasi tidak mencukupi untuk menetapkan ubat gigi serta berus gigi yang memerlukan ruang yang banyak ketika melancong. Cara penggunaan, buka penutup ubat gigi, picit botol ubat gigi dan letakkan di bahagian hujung berus gigi. Berus gigi perlahan-lahan. Ini merupakan bukti pembincangan yang dijalankan oleh kumpulan kami. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Athira binti Razali akan membentangkan apakah itu BMC. Business Model Canvas BMC ialah sebuah plan bagi perjalanan operasi perniagaan mengenal pasti sumber pendapatan, sasaran pelanggan, produk dan kos. BMC merupakan model yang membantu usahawan untuk memahami sifat perniagaan secara holistik, sistematik, mudah dan jelas. Kepentingan BMC kepada usahawan ialah menganalisis pesaing serta kekuatan dan kelemahan mereka, mengenal pasti masalah yang boleh ditangani oleh produk anda, mencari potensi rakan kongsi untuk mengembangkan bisnes, mendapatkan solusi bagi masalah pelanggan, mewujudkan nilai yang unik supaya pelanggan setia dengan produk. Terdapat 9 building block dalam BMC iaitu Key Partner, Key Activities, Value Proposition, Customer Relationship, Customer Segment, Key Resources, Channel, Cost Structure dan Revenue Stream. Untuk building block yang pertama ialah Value Proposition, nilai apa yang ada pada produk anda tetapi tidak ada pada pesaing serta tarikan yang ada kepada produk anda. Kelebihan dan kelainan produk yang dihasilkan syarikat kami ialah Tuksi. Kelebihan Tuksi mudah untuk digunakan dan senang dibawa ke mana sahaja. Tidak memerlukan ruang yang besar untuk disimpan. Kelainan Tuksi, produk disediakan bersama ubat gigi di mana pengguna tidak perlu lagi membeli ubat gigi secara bersamaan. Boros gigi juga dilekatkan bersama penutup. Di sini kita dapat mengurangkan masalah kehilangan penutup ubat gigi yang sering berlaku pada kanak-kanak dan serta orang dewasa. Keunikan Tuksi, bentuk yang comel serta mempunyai lubang yang kecil di hujungnya membolehkan pengguna untuk sangkut produk di beg ataupun di dinding. Malah, pengguna juga boleh membuat desain semula ubat gigi. Nama saya ATM Rabi Abdul Aziz dan saya akan terangkan tentang customer segment. Customer segment ni ialah kumpulan sasaran kepada sesebuah perniagaan. Bagi perniagaan kami mensasarkan beberapa golongan seperti pelancong lelaki atau wanita pada semua lingkungan umur yang sering melancong sama ada dalam ataupun luar negara. Kanak-kanak lelaki ataupun perempuan pada lingkungan 5 hingga ke 12 tahun. Pelanggan juga menggemari produk yang kecil, senang dibawa dan dalam lingkungan harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakira Haslina binti Muhammad. Hari ini saya akan membentangkan tentang channel. Channel atau saluran adalah rangkaian bagi mempromosikan produk dan medium apa yang digunakan untuk berhubung dengan pelanggan. Channel ini menunjukkan bagaimana dan melalui apa produk kami diiklankan. Bagi syarikat kami membuat pengiklanan produk secara atas talian online melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain-lain. Dengan ini, pelanggan akan mendapat maklumat tentang produk kami dengan lebih mudah apabila melayari internet. Kami juga menghantar produk kepada pelanggan melalui cash on delivery atau post melalui kurier. Sekian, terima kasih. Saya Siti Nur Alisha, saya akan menerangkan tentang customer relationship atau perhubungan pelanggan. Apakah itu customer relationship? Customer relationship merupakan komunikasi antara peniaga dan pelanggan untuk mengekalkan hubungan baik dengan mereka. Dalam syarikat kami menggunakan kaedah personal assistant. Apakah itu personal assistant? Personal assistant ini berlaku melalui telefon, email dan alat-alat komunikasi lain. Dalam cara perhubungan ini, memang ada seseorang yang akan melayan pelanggan secara peribadi, di mana kami menggunakan aplikasi WhatsApp, telefon serta berinteraksi dengan cara berhemah agar pelanggan berminat untuk membeli produk. Sebagai contoh, menggunakan panggilan yang elok kepada pelanggan. Sekiranya anda perasan, ramai peniaga online memanggil pelanggan mereka dengan perkataan dear, seperti, "Hi dear, apa yang boleh kami bantu?"
Kami juga mengambil pendekatan dengan meminta maklum balas daripada pelanggan. Melalui cara ini, kami dapat tahu apa masalah yang dihadapi pelanggan dengan produk kami. Dalam erti kata lain, you need to get, keep and grow your customer relationship. Yang tiada kita cari, yang ada kita kekalkan. Selamat sejahtera, nama saya Lok Yan Po dari Tim 4. Sekarang saya akan membentangkan revenue streams. Revenue streams adalah hasil jualan syarikat yang diperoleh. Pelanggan akan membuat pembayaran setelah mendapat produk jika melakukan pembelian secara bersemuka, iaitu COD atau self-pick up. Pelanggan juga boleh membuat pembayaran dahulu secara bank-in jika melakukan pembelian secara atas talian. Sekarang saya akan tunjuk keuntungan syarikat kami. Jualan sebulan syarikat kami ialah RM20 kali dengan 1000 pieces, iaitu RM20,000. Manakala keuntungan yang kami perolehi adalah pendapatan per bulan tolak jumlah modal, iaitu RM20,000 tolak RM15,855, iaitu RM4,145. Ini adalah keuntungan syarikat kami. Key activities didefinisikan sebagai segala proses aktiviti yang dilakukan dalam syarikat bermula daripada proses pembuatan sehinggalah pemasaran produk. Key activities bagi syarikat kami adalah: yang pertama, perolehan bahan mentah. Perolehan bahan mentah ini diuruskan oleh kilang mengikut kesesuaian bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk. Contoh bahan mentah yang digunakan adalah plastik. Yang kedua, kilang akan menghasilkan produk. Kilang yang dipilih untuk menghasilkan produk adalah Kilang Colgate-Palmolive Malaysia yang bertapak di Petaling Jaya, Selangor. Yang ketiga, penjual akan memasarkan produk melalui atas talian seperti Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Barang-barang yang telah diorder oleh pembeli akan dibungkus dengan rapi. Untuk pos barang jualan, kami menggunakan khidmat JNT kerana proses penghantaran lebih cepat dan juga mudah. Untuk khidmat cash on delivery (COD) hanyalah di beberapa kawasan yang berdekatan sahaja. Seterusnya, penjual akan merekodkan hasil jualan yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nasara binti Rusnain. Hari ini saya akan membentangkan mengenai key resources. Apakah yang dimaksudkan dengan key resources? Key resources ialah apa yang diperlukan dalam perniagaan. Syarikat kami memerlukan beberapa perkara sebelum memerlukan perniagaan. Antaranya ialah kenderaan ataupun pengangkutan, laptop ataupun komputer, perkara elektrik, rangkaian internet, staf, jenama, hak cipta, maklumat pelanggan dan wang tunai. DMC yang ke-8 iaitu Key Partners. Key Partnership adalah pihak yang terlibat dalam penghasilan produk di mana mereka menggerakkan bisnes secara tidak langsung. Kerjasama mereka memberi impak kepada pengeluaran produk. Ia juga dikenali sebagai outsourcer syarikat. Key Partnership bagi syarikat kami adalah: yang pertama, pembekal komponen contohnya daripada kilang. Yang kedua, penyediaan pengangkutan daripada lori dan kereta. Yang ketiga, peruncit seperti pasar raya dan kedai runcit. Yang keempat iaitu community leadership. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Auni Adirah akan membentangkan untuk cost structure bagi syarikat Saja Corporation. Cost structure merujuk kepada kos yang dikeluarkan bagi menghasilkan produk dan kos-kos yang terlibat dalam perniagaan. Bagi syarikat kami, beberapa kos yang perlu dipertimbangkan supaya dapat mengurangkan perbelanjaan. Antaranya ialah pembekal, pengangkutan, kilang, iklan, staf dan bil utiliti. Yang pertama adalah pembekal. Kos untuk bahan mentah berjumlah RM1,000 setiap bulan, manakala kos untuk pembungkusan ialah RM5 per unit. Yang kedua adalah pengangkutan. Kami menggunakan perkhidmatan 2 lori dan 1 kereta. Untuk 2 lori, kos berjumlah RM200 per trip dan kos untuk kereta berjumlah RM50 per trip. Yang ketiga adalah kilang. Kos untuk penghasilan produk di kilang berjumlah RM2,000 setiap bulan. Yang keempat adalah kos untuk pengiklanan yang berjumlah RM100 setiap bulan. Yang kelima adalah bayaran gaji untuk 10 orang staf yang berjumlah RM12,000 setiap bulan. Yang terakhir adalah kos untuk bil utiliti yang berjumlah RM500 untuk setiap bulan. Jumlah kos yang dikenakan adalah RM15,855. Sekian itu sahaja daripada syarikat kami. Terima kasih.